dikuatkuasakan pada 1 Mei 2014. Kemudian untuk fasa kedua dapat dilaksanakan, kita mesti pula menunggu 12 bulan lagi dari tarikh CPC atau Perintah Kanun Peraturan Jenayah Syariah diwartakan. Sekarang, masa sudah pun berlalu 2 tahun, namun CPC Syariah belum juga diwartakan. Bahkan setakat draftnya pun belum lagi disemak. Bererti jika ia siap dan diwartakan pada tahun 2016 ini, maka kita akan menunggu pula setahun lagi, iaitu pada tahun 2017. Barulah fasa kedua ini dapat dilaksanakan. Sementara bagi fasa ketiga pula akan menunggu lagi sampai ke tahun 2018. Sudahlah period menunggu bagi setiap fasa untuk dapat dilaksanakan terlalu panjang, iaitu selama 12 bulan. Ditambah lagi membawa lebih lambat ialah penyemakan draft CPC Syariah tidak dibuat dengan semestinya. Jadi sampai bilakah lagi Akta Kanun Hukuman Jenayah Syariah itu akan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Untuk peringatan semua, kita bukanlah main-main mengubal akta ini, tetapi kita mengubalnya semata-mata kerana Allah, bukan kerana untuk mencari glamour. Kerja kerana Allah tidak boleh tidak, mestilah dibuat dengan bersungguh-sungguh. Menyentuh mengenai wujudnya aliran sains dari peringkat menengah di Sekolah Aram pada tahun 1980-an ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah, perkara tersebut dengan sendirinya akan lebih mengutamakan mata pelajaran sains daripada pelajaran agama. Ini bererti titah baginda, pelajaran agama bagi aliran sains di Sekolah Arab itu dengan sendirinya dikurangkan supaya penuntut-penuntut tidak terbeban dengan bilangan mata pelajaran yang banyak. Ini tegas baginda dengan sendirinya mata pelajaran sains adalah lebih diutamakan daripada pelajaran agama. Langkah tersebut menurut baginda sepatutnya memerlukan kajian semula. Sekarang apabila memasuki era SPN 21 pula, sistem pembelajaran di sekolah Arab turut pula mengalami perubahan besar yang antara lain bertujuan supaya penuntut-penuntut sekolah Arab juga mampu untuk menguasai dua aliran sekaligus, aliran agama dan aliran sains. Maka untuk itu, di peringkat tahun 9 hingga ke tahun 11, penuntut-penuntut sekolah Arab telah diwajibkan untuk mengambil dua peperiksaan, iaitu Sijil Pelajaran Agama Brunei SPUB dan Sijil JCE O-Level. Lalu bermula dari tahun 9, penuntut-penuntut di sekolah Arab akan dibahagikan kepada 3 aliran, iaitu aliran sains fast track bagi penuntut-penuntut yang mendapat keputusan pangkat cemerlang, aliran sains normal track bagi penuntut-penuntut yang mendapat keputusan pangkat sangat baik, aliran Arab bagi penuntut-penuntut yang mendapat keputusannya pangkat baik sehingga ke bawah sahaja. Kedudukan ketiga-tiga aliran ini jika dilihat dari segi nama dan tingkatnya sahaja, menggambarkan aliran Arab adalah merupakan aliran kelas 3, tidak sebanding dengan aliran sains fast track atau aliran sains normal track. Sudahkah difikirkan implikasi yang mungkin timbul daripada cara pembelajaran di sekolah Arab seperti ini? Satu daripadanya, tidakkah dengan cara ini akan lebih membebankan kepada penuntut-penuntut sekolah Arab dan malah menyukarkan juga bagi guru-guru
untuk menangani dan menghabiskan silibus dengan jumlah mata-mata pelajaran yang begitu banyak. Implikasi kedua, tidakkah dengan cara atau sistem ini juga akan menyebabkan pada atau ramai penuntut yang akan lebih memilih aliran sains daripada aliran agama. Kerana umum mengetahui bahawa pelajaran agama itu adalah lebih susah dan berat daripada pelajaran yang lain-lain. Satu faktor untuk membawa orang terdorong meninggalkan aliran agama beralih kepada aliran lain yang lebih mudah. Menyentuh mengenai dakwah di negara ini, Baginda bertita menegaskan dakwah perlu dipertajam memandangkan fenomena yang tidak menentu dan gejala sosial kian mempengaruhi masyarakat. Menurut Baginda, dakwah yang berkesan adalah dakwah yang berjaya. Baginda juga menyentuh mengenai kepentingan mimbar sebagai wadah dakwah. Mimbar, tegas Baginda, sangat penting untuk diisi dengan dakwah yang berkesan dan semua aspek mestilah diambil kira. Baginda juga menyentuh tentang penyediaan bahan khutbah. Selain kita mahukan pendakwah kita ramai, kita juga mahu dakwah itu berkesan. Dakwah yang berkesan itulah dakwah yang berjaya. Turut penting sebagai wadah dakwah ialah mimbar. Mimbar sangat penting untuk diisi dengan dakwah yang berkesan. Kerana itu semua aspek mestilah diambil kira. Bermula dari penyediaan khutbah. Apa bahan khutbah? Siapa yang menyediakan khutbah? Polisi khutbah. Dan akhir sekali, penyampai khutbah. Inilah namanya budi bicara, memilih bahan dan sekaligus pengawal polisi mimbar bukan asal ada tanpa memikirkan kesesuaiannya. Itu satu. Dan kedua, penyampai khutbah. Khatib-khatib sangat perlu diberikan panduan bagaimana cara penyampaian yang betul. Semasa keberangkatan kemesyuaran khas Majlis Ugama Islam Brunei pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat melawat jabatan-jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Berangkat sama Paduka Nanda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bangunan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Yang Amat Mulia Pengeran Lele Cetria Saibun Najabah, Pengeran Anang Haji Abdul Aziz bin Pengeran Jaya Negara Pengeran Haji Abu Bakar. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, dan Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dalam sembah ala-luannya, Menteri Hal Ehwal Ugama merafakkan rasa syukur di atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan tidak syak lagi ia sebagai kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberangkatan baginda itu meneguhkan lagi ketaatan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat melawat ke beberapa buah jabatan di bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Mula-mula ke bawah Duli Maha Mulia berangkat meninjau kaunter bahagian kutipan dan agian zakan Jabatan Majlis Ugama Islam MUIM. Sebagai badan agama Islam yang tertinggi di negara ini, MUIM mempunyai bidang kuasa dalam pengurusan dan pengendalian kutipan dan agihan wang zakat berdasarkan kepada peruntukan undang-undang seperti yang termaktub dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 Pindaan 1984. Bahagian Kemajuan Syiar Islam berperanan mengendalikan majlis-majlis hari-hari kebesaran Islam peringkat negara dan pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan serta acara-acara bersempena hari-hari kebesaran Islam. Perpustakaan Kementerian berperanan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi hal ehwal agama Islam dari dalam dan luar negeri. Bahagian perancangan dan pembangunan sumber tenaga manusia adalah salah satu bahagian di bawah Jabatan Pentadbiran. Penubuhannya adalah bermatlaman menganalisa keperluan sumber manusia berdasarkan kaedah saintifik dan sistematik, membangunkan sumber manusia melalui program-program latihan jangka panjang dan jangka pendek mengikut keperluan strategik kementerian. Bahagian teknologi maklumat pula mempunyai misi bagi memuatkan dan menyebarkan maklumat Islam dalam memberi perkhidmatan dan pengisian yang sahih, ilmiah dan bermanfaat dengan membentuk rangkaian maklumat Islam. Di bawah rancangan strategik, Kementerian Hal Ehwal Ugama meletakkan visinya untuk memperkasa kerasmian dan amalan berugama di negara ini dan misinya pula mendokong dan memelihara agama Islam melalui dasar-dasar dan pentadbiran yang berkesan dan dinamik untuk kesejahteraan berdasarkan hukum syarak, perlembagaan, undang-undang dan MIB. Majlis Ugama Islam antaranya berfungsi mengurus hal ehwal pentadbiran Majlis Ugama Islam dan hal ehwal yang berkaitan dengannya. Selain itu, MUIM juga mengurus dan mentadbir harta zakat Baitul Mal dan wakaf, membuat penyelidikan mengenai dengan isu-isu agama Islam. Jabatan Urusan Haji pula bermatlamat memberikan khidmat pengurusan yang cemerlang dan memuaskan kepada bakal-bakal haji dan umrah bermula sebelum pemergian semasa berada di Tanah Suci sehinggalah kembali ke tanah air. Baginda meneruskan keberangkatan lawatan ke pusat dakwah Islamia di Kampung Pulai dengan misi memperkasa kerasmian dan amalan agama Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna bagi mencapai hasrat negara zikir. Pusat berkenaan terus aktif menyebarkan, memberi maklumat dan membekalkan ilmu agama Islam melalui penyelidikan, penulisan, penerbitan, kursus dan bimbingan kepada orang-orang Islam dan bukan Islam, berkonsepkan ahli sunnah wal jamaah. Baginda seterusnya berkenan berangkat melihat lebih dekat bahagian media pusat berkenaan. Bahagian media dibahagikan kepada 3 unit iaitu televisyen, radio dan media baharu yang berperanan menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada rakyat dan penduduk negara ini. Balai Pameran Pusat berkenaan juga mendapat perhatian baginda. Galeri ini antara lain mempamerkan bahan-bahan terbitan yang menyalahi Akta Terbitan-Terbitan Penggal 25, bahan-bahan penyebaran kepercayaan selain dari agama Islam, bahan-bahan yang menjejaskan akidah dan menimbulkan masalah sosial dan bahan-bahan yang berunsur penghinaan terhadap kalimah Allah. Kesemua akta-akta tersebut bagi mencegah kemaksiatan serta menangkis mana-mana penerbitan serta alat-alat yang bercanggah dengan adat istiadat, tata susila, agama dan moral masyarakat Islam.
Di bangunan Darul Huda, ke bawah Duli Maha Mulia tertarik dengan penyusunan Mushaf Brunei Darussalam dan tafsirannya yang dikendalikan oleh unit tafsir Darussalam. Unit berkenaan antaranya bertanggungjawab memenuhi keperluan setiap individu Muslim untuk memahami dan mendalami isi Al-Quran dan pengajarannya serta mempertahankan akidah dan jati diri umat Islam dan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Petang tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Chacu Rattabun. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Mac tahun lalu.